Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri. Saya adalah seorang Islamic Life Planner. Anda boleh hubungi saya di 0184640701. So, hari ni kita nak cakap tentang loan rumah 50-50. Maksudnya suami isteri dia buat loan bersama lah, joint loan. Kalau SMP pun 50-50. Kan? Kebanyakan macam ni lah. Ada juga yang buat loan suami, loan 100% suami. Tapi SMP 50-50. Kan? So, apa yang membezakan? Sebab beza dia dekat loan ni, bila kita loan, maksudnya kita bercagar. Cagar pada pihak bank, cagar pada bank atau LPPSA. Kan? Tapi kita ambil bank lah sebab lebih ramai yang bekerja swasta. Jadi loan 100% suami pun cagar pada bank. Kan? Cuma bila kita kata berlaku kematian tu, cagaran tu masih berlaku, tapi bagi rumah yang 50-50. Kan? Loan dia 50, SMP dia pun 50. Jadi bila suami dan isteri, so bila rumah tu katalah 500k, maknanya suami ambil 250k, isteri 250k. Kan? Jadi bila suami meninggal dunia, dia akan ada MRTT. Kita assume lah MRTT ni cover full. So dia akan bayar bahagian ni saja. Bahagian ni macam mana? Bahagian ni isteri kena sambung bayar. Sambung bayar sampai habis lah. Sampai habis. Kalau kata selepas 10 tahun bayar, meninggal suami tu, bahagian ni tak perlu bayar lah. Kan? Isteri perlu bayar bahagian ni. So, grant tu ada kat siapa? Bank yang pakai pegang grant. Grant tu masih ada dekat bank. So, grant tu dia tak release lagi. Sebab masih ada lagi hak isteri. Cuma bahagian ni kena buat pusaka lah. Ini jadi pusaka. Bila jadi pusaka, suami ni kena tengok lah faraid dia. Waris-waris faraid dia siapa. Kalau ada ibu dia 1/6. Ayah 1/6. So kalau kata isteri, dapatlah 1/8. Kalau dia ada anak. Kalau isteri tak ada anak, 1/4. Kalau dia ada anak, 1/8. Dan baki anak-anak lah. Kan? Baki anak-anak. Anak lelaki 1, anak perempuan 2 bahagian. So apa yang berlaku? Katalah ayah tak ada. Ayah tak ada. So anak lelaki pun tak ada. Kan? Dia tak ada anak. Ataupun dia ada anak perempuan saja. So anak perempuan akan dapat, kalau ada lebih daripada seorang, kalau anak perempuan seorang saja 1/2. Kalau lebih daripada 2, 2/3. Kan? Mana baki tu akan pergi ke adik-beradik lah. Adik-beradik. Adik-beradik suami. Kan? Adik-beradik suami, lelaki 1 bahagian, perempuan 2. So tak ada masalah. Apa yang berlaku adalah bank still kena bayar lah. Isteri kena bayar. Dia bukan free ya. Sebab dia joint loan. Bila joint loan, MRTT tu dia hanya cover suami saja. Isteri dia tak cover. Jadi isteri still perlu bayar. Dan hak yang satu lagi, paruh ni, dia mesti faraid. Faraid. So nak elakkan daripada benda-benda ni jadi masalah, suami boleh buat PAPB. So serahkan hak milik yang 50 ni kepada isteri 100%. Ataupun kita biasanya PAPB ni kita buat wasiat dulu. Tujuan dia untuk lantik wasi. Wasi akan mohon probate di Mahkamah Tinggi. Dan PAPB ni dia akan dimasukkan dalam probate. So kita jalan serentak kes ni. Tak ada masalah. So waris, kalau katalah ada adik-beradik suami atau ibu ayah suami, dia orang tak boleh bantah. Tak boleh bantah lah. Kan? Orang tak boleh bantah orang kata pemberian PAPB ni kepada isteri. Yang dia orang dapat hanyalah baki lah. Baki harta. Baki harta tu selain daripada rumah ni. Contoh kereta. Dia orang boleh tuntut lah secara faraid. Ataupun akaun bank. Kan? Akaun bank. Ataupun saham. Apa-apa sajalah selain daripada rumah yang dia bagi pada isteri ni, semua boleh tuntut. Tak kisahlah rumah ni masih ada hutang, kita still boleh buat PAPB. Dan PAPB ni very very strong lah. Sebab dia adalah
perjanjian aset perolehan bersama. Dia lebih kurang macam harta pencarian tapi kita boleh bagi 100%. Kalau harta pencarian tu paling maksimal 50%. Tapi PAPB ni dia boleh bagi 100%. So terpulang. Dan kalau harta pencarian dia tertakluk kepada harta semasa perkahwinan. Tapi PAPB ni dia boleh bagi harta tu harta sebelum yang dia dapat sebelum berkahwin lagi. Kata suami ni dia beli rumah sebelum dia kahwin dengan isteri dia boleh bagi pada isteri melalui PAPB. Itu kelebihan PAPB ni berbanding dengan harta pencarian. Dan kuat dia, waris tak boleh tentang. Kedua, dia melindungi isteri tu bila berlaku contohnya poligami. Isteri dah boleh buat tuntutan. Berlaku perceraian, isteri boleh buat tuntutan. Berlaku kematian suami, isteri boleh buat tuntutan. Itu PAPB ni boleh melindungi orang kata hak isteri lah. Jadi kalau buat loan 50-50 dengan S&P 50-50, masalah kalau tak buat PAPB, separuh tu dia mesti jadi FRA lah. Kan? Pusaka mesti dijalankan. Tu hak dia macam tu. Kan? Geran tu masih lagi bank pegang. Surat kuasa dikeluarkan tapi bank masih lagi pegang sehingga habis bayar. Maknanya selagi dia tak habis bayar, bank tak lepaskan lah geran tu. Cuma bila dah habis bayar dapat, bolehlah masukkan nama waris-waris faraid yang terlibat. Kalau tak nak masukkan, buatlah PAPB siap-siap. Hibah pun boleh buat, tapi hibah dia kena MRTT full coverage dan kita hanya benarkan hibah rumah berjagar kepada isteri saja sebab isteri masih tanggung lagi hutang tu kan. Dia masih tanggung lagi sebahagian dari hutang tu. Jadi eloklah kalau kata hibah tu kepada isteri. Sama juga dengan loan 100%, S&P 50-50. Secara am dia, undang-undang dia akan tengok hak milik suami isteri tu 50-50 lah. Sebab dalam S&P 50-50, loan tu hak bank. So bila MRTT cover 100%, maknanya MRTT dia akan bayar 500k. Jadi rumah ni tak ada hutang dengan bank. Bank akan bagi geran lah. Geran ni nak tukar nama kena pergi pusaka lah, pentadbiran pusaka, dapatkan surat kuasa dan tukar nama di pejabat tanah. Kalau kata kita buat PAPB dengan wasiat, insya-Allah terus dapat kepada isteri. Tak ada masalah. So siapa-siapa yang tak faham lagi kan, sebab dia kena faham bila kita hidup, harta tu kita boleh pindah milik. Kan, kita boleh jual, kita boleh tukar nama hibah mutlak. Tapi bila kita sudah meninggal dunia, harta tu tak boleh pindah milik, dia kena turun milik. Sebab tu dia panggil harta turun temurun. Dia kena turun milik. Nak turun milik kena melalui proses ni lah. Pusaka ni, pentadbiran pusaka, iaitu mahkamah ataupun pihak yang berkenaan dia akan bagi surat kuasa. Surat kuasa ni dia akan mewakili lah si mati mengikut hak-hak dia, sama ada melalui faraid, melalui PAPB, melalui hibah yang disahkan. Dan surat kuasa tu boleh dibawa ke pejabat tanah lah, ataupun ke bank, ke KWSP, ke JPJ untuk pindah milik, untuk turun milik berdasarkan surat kuasa. Jadi surat kuasa ni yang penting. Kita buat pentadbiran pusaka nak dapatkan surat kuasa bagi tukar nama. Tak kira lah dia faraid ke, PAPB ke, hibah ke, kan, dia mesti surat kuasa. Itu yang penting. Sebab tu bila kita buat orang kata perancangan, kena tanya IEP ataupun perancang harta tu, apakah jenis surat kuasa yang saya dapat. Kalau dia cakap takaful bukan surat kuasa. Takaful dia just orang kata bagi duit. Contoh kalau dia ambil MLTT pun kan. MLTT dia cuma just bagi duit saja. Bagi duit kepada siapa? Kepada isteri atau suami. Kan? So isteri ni kena bayar dekat bank, dapatlah geran. Tapi geran tu nak tukar nama, kena uruskan pusaka dulu. Dapatkan surat kuasa, baru boleh tukar nama. Jadi dia teknikal. Tak semua orang faham. Dan kadang-kadang oleh kerana teknikal dan kompleks, dia bagi orang kata advice yang cap ayam lah. Separuh masak. Jadi ini menjadikan masalah. Sebab tu saya jadi Islamic Life Planner. Saya bukan ejen takaful. Saya bukan
orang kata sekadar ejen takaful. Kalau nak ambil takaful tu boleh. Tapi pastikan sampai habis lah. Alang-alang seluk perkasam biar sampai ke pangkalengan. Jadi kalau nak buat perancangan biar sampai habis. Sampai menyeluruh. Semua harta kita tu boleh diturun milik kepada waris. Yang berhak lah. Yang kita nak. So mesti ikut satu orang kata undang-undang lah. Side undang-undang, dan juga kita mesti ikut orang kata perintah Allah kan, syariat Islam. Yang tu kita kena dua-dua tu kena ikut. So memang kita boleh buat ibah, tapi kita kena tengok undang-undang apa masalah dia. Kita boleh buat PAPB dari segi undang-undang apa masalah dia. Kita tak nak just on paper. Paper ni siapa-siapa boleh buat. Lawyer dia boleh type kan. Syarikat dia boleh type, tapi macam mana perjalanan dia. Yang tu yang kita kena faham. Kan, perjalanan dia nak dapatkan surat kuasa. So kalau kata tak ada surat kuasa, jaminan surat kuasa tak ada, kat situ hanya bergantung kepada keputusan mahkamah. Lebih baik tak payah buat perancangan. Lebih baik lepas meninggal serahkan pada waris untuk pergi mahkamah saja kan. Itu yang penting. Jadi kita kena fikir ke depan. Kita tak nak menyusahkan orang, kita tak nak biarkan harta kita terbeku, kita nak segala urusan hutang piutang kita diselesaikan. Kita tak nak masalah kemudian hari. Jadi kita tulis, biar kita rancang 100% dia boleh berjalan. 100% kita tak nak 50-50. Kita tak nak pergi mahkamah untuk perbicaraan. Kita nak dia boleh berjalan atas dasar ada undang-undang dan juga mengikut syariat Islam. Okey. Jadi kalau anda rasa ingin merancang secara menyeluruh anda punya harta kan, supaya tidak berlaku masalah di kemudian hari, anda boleh hubungi saya. Saya boleh explain macam mana proses tu berlaku. Kita boleh orang kata arrange kan dokumen apa yang perlu. Sebab setiap dokumen tu dia ada keperluan dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.